Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azimah binti Ibni, bernombor matriks 282486 dari PJJ Kuching, kumpulan I. Saya bersama 3 lagi rakan lain, iaitu Azmil bin Sulaiman, Muhammad Hanan bin Sabri dan Zurizal bin Sabri. Ini adalah tugasan kumpulan kami bagi subjek GMGA 2033 Etika Pentadbiran Awam yang bertajuk Tahap Keberhutangan Serius Penjawat Awam. Kertas kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti tahap keberhutangan serius di kalangan penjawat awam yang amat membimbangkan. Era pasca perindustrian dan pasca globalisasi yang serba mencabar akal dan minda kita telah menunjukkan betapa tenatnya ekonomi dunia pada masa kini. Ini kerana isu kebangkrapan pejabat awam pada masa kini sering meniti di bibir masyarakat maupun di media massa dan media elektronik. Adalah sangat hangat diperkatakan bahawa kehidupan pejabat awam pada masa sekarang berada di hujung tanduk tidak kira di peringkat apa sekalipun. Kita dapat menyaksikan sendiri betapa kehidupan pada masa kini amatlah mencabar sehinggakan golongan T20 juga tidak terlepas daripada bebanan hutang yang melonjak kerana keterdesakan hidup di zaman yang serba mencabar kini. Di sini menunjukkan betapa ceteknya pengurusan kewangan sesetengah orang itu. Memetik sumber dari Bank Negara Malaysia, nisbah hutang isi rumah kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK secara keseluruhannya meningkat kepada 82.7% pada akhir tahun lalu berikutan pertumbuhan yang lebih perlahan. Isu literasi kewangan peribadi juga adalah salah satu sebab utama kebangkrapan pejabat awam. Ia membabitkan persoalan hutang yang serius, tiada pemilikan rumah serta tiada simpanan menjelang tempoh persaraan di kalangan pejabat awam. Isu ini kurang diketengahkan kerana dikatakan sangat sensitif untuk dibincangkan, maka pengurusan kewangan menjadi pincang kerana kurangnya ilmu dalam menangani masalah-masalah tersebut. Menurut sumber, sehingga Februari 2018, jumlah hutang terkumpul pejabat awam adalah 236 bilion. Jumlah ini bersamaan dengan 20% daripada jumlah hutang isi rumah atau 17% daripada KDNK, lebih tinggi daripada tahap yang dicatat pada 2012. 18% daripada jumlah hutang isi rumah atau 15% daripada KDNK. Oleh itu, bagi membendung isu kebangkrapan penjawat awam ini menjadi semakin serius dan tenat, perancangan kewangan yang teratur sepanjang tempoh perkhidmatan perlu dititik beratkan pada setiap peringkat bagi mempersiapkan dan melengkapkan diri dengan ilmu keuangan serta disiplin yang tinggi dalam menguruskan literasi keuangan bagi menjamin kehidupan yang stabil, terutamanya bila sudah menginjak ke tempoh persaraan. Penjawat awam juga perlu lebih peka terhadap kepentingan literasi keuangan peribadi dari awal perkhidmatan mereka di dalam perkhidmatan awam. Ini kerana literasi keuangan yang betul boleh menjamin kehidupan yang selesa dan lebih teratur untuk semua peringkat. Statistik kaji pejabat awam dan kerevelan terhadap ekonomi semasa. Berikut merupakan kerangka analisis gaji dan upah bulanan di Malaysia dari tahun 2019 sehingga tahun 2020 yang berjaya diperolehi. Pada pendapat saya, kerevelan gaji pejabat awam adalah sangat tidak relevan dengan keadaan ekonomi semasa pada masa kini. Hal ini disebabkan gaji yang diterima tidak setimpal dengan kos sara hidup yang perlu ditanggung oleh masyarakat sehingga menyebabkan mereka terpaksa menjalani kehidupan yang tenat dari sebelumnya. Pada tahun 2019, gaji pekerja adalah sebanyak 2,442 sebulan. Setelah terkesan dengan pandemik COVID-19, gaji penengah pekerja di Malaysia telah jatuh sebanyak 15.6% kepada RM2,062 sebulan. Walaupun demikian, menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan pada tahun 2020, pertumbuhan gaji bagi pejabat awam kekal memerangsangkan di mana gaji penengah telah meningkat sebanyak 3.9% iaitu dari RM3,620 kepada RM3,761 pada tahun 2020. Sungguh pun demikian, keadaan ekonomi semasa khususnya selepas pandemik COVID-19 telah memberikan kesan kepada sosioekonomi penduduk Malaysia yang telah berubah secara drastik ekoran pandemik COVID-19. Menurut statistik, sebanyak 88.5% isi rumah pekerja bergaji daripada kumpulan T20 beralih kepada kumpulan M40, manakala 74.2% isi rumah pekerja bergaji beralih daripada kumpulan M40 kepada kumpulan B40. Selepas pandemik,
Malaysia mengalami ekonomi yang tidak stabil di mana harga barang termasuk barang keperluan harian dan makanan telah mengalami peningkatan. Hal ini mengakibatkan gaji penjawat awam tidak memadai dengan persekitaran semasa ekonomi pada masa kini. Hal ini kerana disebabkan beberapa faktor penting. Salah satunya adalah pasangan pejabat awam tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak bekerja. Ini menyebabkan kepincangan dalam perancangan keuangan tersebut, lebih-lebih lagi apabila berlakunya pandemik seperti COVID-19. Kehidupan yang selama ini sederhana berubah menjadi susah kerana kepincangan terhadap literasi keuangan tersebut. Faktor yang kedua adalah perbelanjaan harian semakin meningkat semasa pandemik seperti perbelanjaan dapur, makanan, perubatan dan keperluan sekolah. Sebagai contoh, semasa pandemik berlaku, Perintah Kawal Pergerakan telah diperketatkan dan semua masyarakat diminta untuk kekal berada di rumah. Justeru telah menambahkan perbelanjaan dapur terutamanya dari segi makanan kerana apabila berada di rumah tiada aktiviti lain yang boleh dilakukan terutamanya untuk orang yang mempunyai tanggungan yang besar. Dari segi perubatan pula, peningkatan perbelanjaan sangat ketara kerana pada musim pandemik tersebut kesihatan adalah antara yang paling diuji. Dengan perlunya kuarantin, keperluan ubat-ubatan, pelitup muka dan sebagainya. Faktor-faktor sebeginilah yang telah melonjakkan lagi perbelanjaan sesebuah keluarga itu sehingga akan terpaksa berhutang untuk meneruskan kehidupan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmin bin Sulaiman, bernama metrik 282651. Saya akan membawa anda kepada kajian penyelidikan tahap kebutuhan serius penjawat awam. Yang pertama adalah reka bentuk kajian. Tinjauan ini merupakan kajian inferensi yang menggunakan data tinjauan kuantitatif dan kualitatif, statistik deskriptif dan ujian keertian digunakan untuk menganalisis dan mempersembahkan data yang dikumpul daripada sampel rawat ini. Ujian statistik seterusnya akan menghasilkan kesimpulan mengenai punca isu dan cadangan untuk mengurangkan hutang penjawat awam yang serius. Yang kedua pula adalah responden kajian. Sampel kajian selidik ini merangkumi penjawat-penjawat awam di negeri Sarawak. Sampel rawat telah diambil dengan menjalankan kajian selidik melalui Google Form dan diedar menerusi aplikasi WhatsApp. Sampel berjaya diperolehi adalah sebanyak 150 responden yang mana daripada penjawat awam di semua sektor sama ada kerajaan negeri dan persekutuan. Menurut Dan tahun 1990, dalam CUA 2006, saiz sampel 120 orang untuk kajian tinjauan yang dijalankan ke atas subjek kajian dalam sebuah organisasi adalah mencukupi. Pensampelan Sarawak digunakan untuk membolehkan setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Ketiga pula, instrumen kajian. Aplikasi Maya Google Form berfungsi sebagai instrumen utama dalam kajian. Data kuantitatif boleh dikumpul dengan alat ini. Ia serasi dengan payawan baru yang telah ditetapkan berikutan pandemik COVID-19 dan boleh diperolehi dengan cepat dan mudah. Soalan-soalan yang perlu dikemukakan dalam soalan selidik dipilih berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada perbincangan. Bagi mendapatkan jawapan yang cepat dan tepat, borang kajian selidik untuk kajian ini dibahagikan kepada 6 soalan sahaja yang mana lebih mudah bagi memberi kesan yang efektif. Item-item yang disoalkan dalam setiap bahagian adalah seperti yang pertama adalah umur, kedua adalah jantina, ketiga adalah pekerjaan, keempat adalah gaji bulanan, kelima adalah soalan apa pendapat anda apakah punca terdapat penjawat awam terjerumus ke arah keberhutangan serius, dan soalan keenam pula adalah apakah cadangan bagi meningkatkan tahap kesedaran bagi membendung keberhutangan serius. Seterusnya adalah pengumpulan data. Untuk kajian ini kami telah melakukan melalui WhatsApp iaitu edaran Google Form. Setelah item soalan kajian selidik dibincangkan, edaran borang telah dilaksanakan kepada wakil individu setiap sektor pekerjaan dalam jangka masa 5 hari. Respon diberikan sangat baik serta berjaya memperolehi 150 responden dari pelbagai sektor. Manakala demografi responden terdapat 52.7% responden berumur antara 31 tahun hingga 40 tahun.
Manakala untuk jantina, peratusan tertinggi pula adalah daripada lelaki, dan mana sektor pekerjaan pula adalah daripada badan beruniform, dan gaji pula adalah daripada RM2,001 hingga RM3,000, yang mana telah meletakkan peratusan sebanyak 42%. Dan untuk soalan punca kepada terjerumusnya ke arah kehutanan serius pula adalah 52.7% telah memilih punca gaji bulanan yang rendah serta ekonomi tidak stabil. Manakala item ke-6 pula adalah cadangan bagi meningkatkan tahap kesedaran pula adalah 34.9% responden sangat bersetuju untuk mengadakan kursus pengurusan kewangan. Kita terus ke analisis kajian. Kajian ini memberikan beberapa pandangan yang tentang punca keberhutangan serius dalam sampel kaki tangan awam Malaysia. Pertama, gaji bulanan yang rendah dan ekonomi yang tidak stabil penjawat awam di Malaysia. Daripada 150 orang responden, terdapat 52.7% telah memilih punca ini. Secara khususnya, telah diperhatikan bahawa penjawat awam mempunyai gaji yang rendah berbanding sektor swasta yang sering diperdebatkan oleh Kongres Persatuan Pekerja QPEX. Oleh itu, penjawat awam yang menyimpan antara 10 hingga 20% daripada pendapatan mereka kurang berkemungkinan jatuh ke dalam status beban hutang berbanding mereka yang menabung pada nisbah yang lebih rendah. Hasilnya adalah sejajar dengan kajian oleh Koch, Hooker, Markwick and Riley pada tahun 2009 dan Kamakia, Mwangi dan Mwangi 2017 yang mendapati individu yang mempunyai tahap simpanan yang lebih rendah akan membawa kepada hutang yang lebih tinggi. Oleh itu, mempunyai tahap kesedaran kewangan yang lebih rendah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hanan bin Sabri bernombor metrik 282727. Saya akan membentangkan berkenaan dengan faktor permasalahan dan punca berlakunya masalah keberhuntangan ini. Pertama, pendapatan peringkat bawahan yang rendah menjurus kepada kos sara hidup yang tinggi pada zaman sekarang. Hal ini demikian menyebabkan orang ramai tidak dapat menyimpan tetapi hanya cukup untuk makan menjelang pertengahan bulan. Seterusnya, kos sara hidup yang tinggi menyebabkan keperluan pendapatan hanya boleh digunakan untuk keperluan asas sahaja. Kebanyakan pendapatan digunakan untuk bayaran ansuran seperti rumah, kenderaan, pendidikan dan pinjaman peribadi. Selain itu, sikap masyarakat kehendak melebihi kemampuan seseorang itu biasanya dinilai dengan mata kasar sahaja, iaitu kereta yang diguna, jenama pakaian dipakai dan rumah yang didiami. Kayu pengukur kejayaan seorang itu adalah kebendaan semata-mata dan bukan lagi ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Seterusnya ialah cadangan penyelesaian masalah keberhutang. Pertama, menyediakan kursus dan latihan pengurusan kewangan untuk menambah pengetahuan penjawat awam pada setiap peringkat. Hal ini demikian kerana pendapatan yang tinggi dalam kalangan pegawai pada peringkat pertengahan ke atas tidak menjamin kemampuan mereka untuk menguruskan kewangan peribadi mereka dengan bijak dan baik. Kedua, memperketatkan undang-undang dan kod salah laku dengan mendapat sokongan daripada ketua jabatan untuk memohon sebarang pinjaman. Oleh hal yang demikian dapat membantu kaki tangan sektor awam dari memikul beban hutang yang banyak. Ketiga, memulakan perancangan kewangan dengan membina tabung kecemasan. Tabung ini paling selamat untuk menghadapi krisis kemelesetan ekonomi. Terima kasih rakan seperjuangan saya. Bagi kesimpulan pula, kajian semasa menawarkan pandangan awal tentang faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi sibil Malaysia, kemungkinan hamba dibebani oleh hutang. Keputusan menunjukkan bahawa keadaan sosio-ekonomi iaitu berkaitan dengan kecukupan pendapatan, status kewangan dan nisbah simpanan kepada pendapatan sebagai faktor penting tetapi bukan faktor kewangan. Celik huruf dan tingkah laku kewangan. Justru ia menunjukkan bahawa bagi penjawat awam Malaysia yang menghadapi isu mengenai kecukupan pendapatan, status kewangan dan nisbah simpanan kepada pendapatan akan merasai beban hutang.
Ini menyediakan sekeping maklumat penting kepada pengamal kewangan serta penjawat awam mengenai faktor asas kerana putus asa mereka. Adalah penting bagi pengubal dasar dan penjawat awam untuk menguruskan faktor-faktor ini dengan teliti untuk mengelakkan akibat yang tidak diingini daripada beban hutang yang berlebihan. Oleh itu, memahami seseorang individu masalah kewangan boleh membantu dalam mengurangkan beban hutang pada masa hadapan. Hutang tertunggak semasa yang ditanggung daripada penjawat awam Malaysia mungkin menimbulkan risiko kestabilan kewangan pada tahap tertentu secara umum. Tetapi implikasi sosioekonomi yang lebih luas adalah lebih membimbangkan dan menunggu untuk diselesaikan tanpa sebarang kelewatan selanjutnya. Sekian, terima kasih.